Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat berkunjung ke blog Nadra KL Kota Dumai. Salam satu dunia, salam satu Nusantara. Kak Nadra datang lagi, hahaha teman-teman. Jangan lupa follow YouTube Kak Nadra, Nadra KL Kota Dumai dan TC TV. Karena ada dua YouTube ya. Jangan lupa follow, subscribe, support, komen, semua masuk situlah. Dan karena ada TikTok pula, TikTok Nadra 6633. Dua kali dia 6633. TikTok Kak Nadra. Di TikTok konten Kak Nadra konten garang sikit tau. Suka marah-marah orang lah, macam tu. Sebab konten saja tu sebenarnya tak ada sebenarnya. Kak Nadra buat konten tak sama dengan YouTube. Kalau di YouTube ni kan konten Kak Nadra lainan. Suka Isnin Khamis Kak Nadra akan bercerita tentang apa yang viral di YouTube. Sekarang Kak Nadra akan buat macam tu lah, apa yang viral di YouTube Kak Nadra akan cerita. Tapi kalau yang hari yang lain Kak Nadra konten masak, konten masak dan makan-makan. Sekarang hari Khamis kan? Sekarang hari Khamis Kak Nadra akan cerita apa yang viral di YouTube. Tapi tak habis-habis lagi yang viral di YouTube adalah bapak yang popular tu, bapak yang viral tu, ABC. Kena panggil ABC sajalah, ya. ABC. Kalau bahasa Indonesia dia ABC. Okey, ABC, tapi ABC je lah. Kerana tahu, kerana sebab sekolah kat sini kan. Jadi sekolah ABC je lah. Jadi nama yang bapak A ni, yalah, dia bapak bagian lelaki kan. Kerana akan cerita yang viral ni jugalah. Sebelum habis, sebelum jelas keputusan dia, Kak akan cerita sebab banyak yang ganjil Kak tengok di kisah dia, mereka ni, di kisah diorang ni. Itu yang Kak nak bercerita juga. Sebabnya apa? Banyak yang ganjil, pihak yang perempuan ni banyak yang ganjil Kak tengok. Pelik lah kalau bahasa kami kat Malaysia ni, pelik. Yang kadang banyak sebab kan sekolah kat Malaysia ni. Jadi kat bahasa pun banyak menggunakan bahasa Malaysia. Tapi moga-moga orang di sana faham lah. Kerana tengok banyak yang pelik dengan pihak yang perempuan. Pihak yang lelaki okey. Pihak yang lelaki dia memang yang benar, yang ikut agama saja yang diikutkannya. Tapi pihak yang perempuan dalam 40 hari dia buat konsert adik dia lah, menyanyi-nyanyi untuk katanya peringati orang baca Yasin. Dia tak baca Yasin, siap dengan bergaya dia lah, dengan pakai rambut depan lah. Tu yang Kak nak pelikkan sikit tu. Orang semua baca Yasin, mana yang datang kalau ke rumah lelaki ada baca Yasin. Ke rumah yang kawan dia yang lain, foto-foto, gambar-gambar dengan pakwa lama. Kalau kat sini namanya pakwa lama. Kalau kat sana mungkin mantan. Kalau dekat sana mantan ya. Itu rakan sekerja tu. Rakan sekerja dia pelawak sikit. Ya. Tadi dia pelawak sikit tu. Lepas tu Kak Nani kalau dekat sana tu kan mantan lah namanya. Jadi dikeluarkannya gambar-gambar mantan-mantan. Siapalah sifat netizen tak terbakar. Yang Kak Nadra berada di luar negara ni memang terbakar sangatlah juga. Terbakar sangat-sangat. Itu Kak Nadra tengok ya, kenapalah dia keluarkan yang Sisi ni. Sebenarnya Sisi ni batu api. Jadi guru dengan bapak si perempuan ni. Cikgu dia lah kononnya, cikgu dia. Faham tak cikgu? Cikgu tu adalah guru. Kononnya jadi guru dia lah. Sikit-sikit bapak si perempuan ni pergi ngadu ke Sisi. Sinilah yang ngeluarkan macam ni. Macam dia adu domba satu keluarga ni tau. Jadi dari mana nak aman? Dari mana nak benda ni nak berakhir? Ya, dalam YouTube dah berapa lama? Dah 40 hari, dah lebih 40 hari ni. Masih ada lagi kisah-kisah yang tu dalam YouTube. Sebab apa? Yang sini sebenarnya yang celaka, tukang adu domba. Ini orang macam ni merosak ni. Dia sepatutnya dia mendamaikan. Mungkin dia tak dapat duit. Kalau didamaikan tak dapat duit lah dia. Dia nak duit jugalah. Itu sebenarnya tu. Sebenarnya benda ni simple saja.
kalau berdamai orang tua tu aman, netizen tak akan memekak lagi. Ni macam-macam kutuk di netizen, dia sifat macam ni lah. Sini lah yang punya ni. Yang bapa si perempuan mengeluarkan kata-kata macam ni, kata macam ni. Lepas tu netizen marah. Bapa si lelaki dia dah tahu, dia diam saja, dia tak kisah saja. Tapi bapa si perempuan ni setiap hari mengeluarkan kata-kata yang macam ni, kata-kata yang macam ni, kata-kata yang macam ni. Itu tak baik. Itu makanya netizen marah. Nanti jangan disalahkan netizen pula yang buat hal pada yang mengadu dombanya si ni mengadu ke yang ni. Kalau tak si yang mengadu domba, takkan macam tu dia. Cubalah damaikan. Ni mahkamah dah bagi 2 minggu untuk berfikir, untuk memunasabahkan diri. Kalau tak betul lagi, baru mahkamah akan jatuhkan keputusan. Dan lagi tu, dengar-dengar si bapa si perempuan ni kononnya rindu dengan cucu lah, nak suruh orang ketiga mendamaikannya lah. Buat pula kau buat macam tu. Kalau kau datang baik-baik, bersilaturahmi dengan orang, takkan orang nak marah. Tapi kau datang manas-manaskan orang, orang marah lah. Kau bapa perempuan, kau sebenarnya yang salah. Cubalah kau baik-baik dengan dia. Dia pun baik bapa ni. Dua-dua bapa ni baik. Sikit-sikit kau pergi mengadu ke sisi. Itu yang makanya kau panas memanas juga. Itu nanti kau buka lah kepada media macam ni, macam tu. Sepatutnya kau tak payah cerita kepada media. Kau berdamai je berdua, duduk semeja berdua. Jangan datangkan sisi ni. Sini sebenarnya adu domba. Mungkin dia ada dendam dengan anak kau ke, tak macam mana, tak tahulah. Dia cerita keburukan ni macam ni. Kalau kau bercerita dengan dia, luahkan kepada dia apa yang kau tak suka. Ya, bapa B. Ni bapa B ni yang sebenarnya bapa perempuan. Bapa B bapa perempuan, bapa A bapa lelaki. C ni si tukang kawan si bapa B lah. C kawan bapa B. Sikit-sikit bapa B ni akan mengadu ke si C. Saya nak tanya dulu dengan si C. C tu tahulah. Kalau orang yang faham cerita kat Naranin, dia faham lah tu. Kerana tak nak sebut nama dia yang sebenar dia. Kalau tengok muka dia pun dah macam tanah dua-dua dah. Mudah-mudahan kalau dia melakukan kejahatan, dia dua-dua masuk tanah besok tu. Si C ni dengan si B tu akan masuk tanah juga. Memang geram lah tengoknya. Sebabnya sepatutnya dia mendamaikan. Kalau mendamaikan, habislah, selamatlah semuanya. Ini siap pula lah kononnya rindu dengan cucu lah. Selepas tu nak minta perantaraan orang lah, nak jumpakan dengan cucu. Nak bawa ke rumah keluarga ini. Entah politik aja tu sebenarnya untuk menemukan dengan keluarga. Mana tahu nak pergi ambil DNA dia. Nanti sudah dapat cucu tu. Cek DNA dia, sudah cek DNA. Bukan anak engkau lah, bukan cucu engkau lah. Mesti akan bercakap macam tu. Kalau saya lah sebagai keluarga si A, saya takkan bagi cucu saya bawa dulu. Sebelum selesai tentang mahkamah, saya takkan bagi. Kalau saya lah, saya takkan bagi, biarpun dia datuk dia. Tunggu selesai mahkamah dulu. Kalau nak dia berdamai, okey, boleh bawa. Tapi kalau dalam keadaan bergaduh-gaduh macam ni, jangan bagi cucu dengan dia pergi. Sebab si ni betul-betul nampaknya, kalau nengok dari cerita dia, memang dia adu domba nampaknya. Jahat dia. Sikit-sikit bapa B ni akan mengadu sisi. Tunggu dulu, saya bagi tahu dengan ni saya. Akan bagi tahu dengan kawan saya. Kawan dia tahu kan siapa dia? Semua orang tak suka tu dengan tu. Anak kau je bapa B tak suka dengan tu. Kau tahu tak? Aku panggil dia A, B, C. Kalau si A tu bapa lelaki, si B tu bapa perempuan, si C tu kawan bapa si perempuan. Kira lawyer dia lah. Tu C tu kira lawyer dia lah. Sepatutnya dia tak boleh macam tu. Dia damaikan orang. Orang tu berkeluarga. Ibaratkan dah jadi, dah ada cucu tu, ibarat air dicencang takkan putus. Itulah ibarat dia. Ibarat kakak beradik. Jangan pasal harta yang sedikit kita bergaduh-gaduh. Ya Allah, ya Rabbi. Kalau kat neraka takkan nak macam tu dia. Berbincang kita duduk elok-elok. Harta yang ditinggalkan di anak kita tak sebanyak mana pun. Buat apalah kita nak gaduh-gaduh. Inilah sinilah puncanya macam ni. Keluarkanlah gambar Pak ulama dia. Apa? Kau tak takut dengan dosa ke? Tak takut dengan dosa. Kau keluarkan gambar Pak ulama dia. Dia dah ada anak, dah ada suami. Dia meninggal dengan suami dia.
Kan kau memperandakan keluarga orang tu sebenarnya. Sini yang celaka dia sebenarnya. Aku betul-betul aku tengok dari jalan cerita ni, si yang kurang ajar. Sebabnya kalau kita tengok bapak si perempuan tu, kalau dia berdamai, dia berdua boleh baik punya, boleh jadi rakan betul-betul baik. Tapi tak tahulah dia ikut, dia dapatkan orang yang macam ni, itulah jadi macam ni. Kerana tengok, ya Allah ya Tuhan, bila nak habis. Tapi sekarang ya, kalau dia ada lagi sisi tu, jangan bagi baby pergi dengan dia. Sebab takut nanti dia pergi cek DNA. Selepas tu, dia tukar, dia anukannya. Dia kata, bukan cucu kau lah, ini anak luar nikah ni. Sedang dia kan dah tak malu mengatakan cucu dia anak luar nikah dengan jantan lain. Sekarang jangan bagi baby tu pergi dengan dia dulu. Sebelum selesai kes mahkamah, kalau saya lah, sebelum selesai kes mahkamah, saya takkan bagi baby tu pergi dengan dia. Sebab dia dah rindu, dia kata ni, dia nak minta perantaraan orang. Sedang baby tu dah bahagia dengan makcik dia, dengan pakcik dia. Malah dah kena sayang betul dengan pakcik dengan atuk dia. Nanti kalau baby ni diangkat pula dengan dia, dah berubah pula. Jadi kalau nak cek DNA tu, elok kita cek awal-awal. Jangan dia sempat mencek dulu. Cek awal-awal. Tak apa, cek saja DNA baby tu. Dah cek, kita dah tahu anak siapa, nak siapa. Ini kita pun dah tahu kita cucu kita kan. Tapi dia sanksi. Nanti pura-pura lah dia pergi cek. Saya dah cek dah, itu bukan cucu awak lah, bukan anak keturunan awak lah. Nanti mesti cakap macam tu. Kalau lepas baby ni keningan dia, dia orang macam tu, dia boleh menipu saja, boleh licik. Dia licik. Tengok kata-kata dia sekejap-kejap bertukar. Sekejap bertukar. Dalam internet ni sekejap bertukar. Jadi pening. Semua orang pening, orang tengok dia punya cara. Tak boleh baik lah. Dia takkan baik. Dia nak ambil semuanya. Cucu dia nak ambil hak tiap anak dia pun dia nak ambil. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab ada yang tukang hasut dia. Sebenarnya dia pertama dia okey je, baik. Pasal ada tukang hasut. Tengok macam-macam lah dikeluarkannya statement ni. Di dalam ni Kak tengok, ya Allah. Kalau Kak Neraya takkan bagi cucu pergi dengan dia dah. Sebab apa? Kalau dibagi dengan dia, nanti dia ambil yang DNA, dia tak bagi dengan kita. Dia ambil DNA, dia kata, bukan cucu kau lah, aku dah ambil DNA, bukan cucu kau. Dia takkan bagi. Dia simpannya cucu ni. Padahal dia ambil, entah dia ambil tak tidak, dia menipu. Jadi sekarang sebelum selesai kes mahkamah, jangan dibagi dengan dia dulu. Selesaikan kes mahkamah dulu. Sebab apa? Dia ni dah pasal kena hasut ni, dia jadi macam ni. Tengok di dalam ni, dia nak suruh orang ambil lah, tak tolong lah dengan ni. Kalau saya orang macam ni sebenarnya simple je, berdamai dah okey, selamat. Orang netizen pun takkan kutuk. Ni netizen dia tetap mengutuk juga. Kerana memang ABC ni memang Kak nak sokong bapak A. Sebab bapak A ni dia tak jenis tak kisah. Bapak B terlalu banyak mengeluarkan statement yang hok. Sebab dia gurunya suka macam tu. Kononnya nak report lah netizen. Seluruh dunia netizen banyak. Rakyat Indonesia di mana-mana banyak tau. Bukan dekat Indonesia saja. Aku ni dekat luar negara pun sakit hati aku dengarnya. Tak payahlah selesaikan melalui ini, melalui itu. Pergi buat berdamai je, elok-elok dah. Netizen pun diam. Banyak cerita lain nak keluar dalam internet ni. Semua cerita dia je, tengok ni tak ada betul satu pun. Dah meluat orang tengoknya dengan si B ni. Dari awal lah B ni tak betul. Dia tak nak berdamai. Kalau bapa A nak berdamai, kalau B ni tak nak berdamai, apa gunanya? Kau je sebagai orang Islam kau tak nak berdamai. Tak guna kau je sebagai orang Islam. Orang berdamai tu lagi bagus, lagi indah. Kau dengar cakap si tu buat apa? Bangang kau. Si tu nak melaga-lagakan kau je. Tengok yang tidak-tidak dimalukan hype cucu kau. Katalah bukan zuriat ini, katalah bukan apa ini. Kalau aku memang tak. Berhati-hatilah mak bapak ya, yang punya anak perempuan, anak lelaki kau cari besan tu.
Kalau dapat pesan macam ni memang parah. Okay, Assalamualaikum. Like, follow terus. Kak Nan memang menyampah tengok B dan C. Okay, Kak Nan sokong. Kalau dapat cucu tu jangan dibagi dengan dia dulu. Dah selesai kes mahkamah baru bagi. Kalau nak dia berdamai tak apa. Dia takkan berdamai dia katanya. Apa gunanya sebagai orang Islam tak nak berdamai? Okay, Assalamualaikum.